اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 34. Muka surat 34, baris yang ke-12 daripada atas. Surat 34, baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan adapun yang dipuji, yakni adapun kebinasaan, dan adapun yang dipuji, yakni adapun kebinasaan atas yang dipuji, maka salah satu daripada dua kebinasaannya bahawa terjadi padanya, pada yang dipuji, takabur dan ujub, yang bermula kedua takabur dan ujub sebab bagi binasa. Dan adapun yang dipuji, yakni dan adapun kebinasaan atas orang yang dipuji, maka salah satu daripada dua kebinasaan atas orang yang dipuji bahawa terjadi padanya, pada orang yang dipuji, takabur dan ujub. Ini kebinasaan atas orang yang dipuji, yang mana terdahulu memuji, ada pada memuji 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas orang yang memuji, kemudian 2 kebinasaan atas orang yang dipuji. Sekarang nak cerita 2 kebinasaan atas orang yang dipuji. Jadi dan adapun yang dipuji, yakni dan adapun kebinasaan atas orang yang dipuji, yang terdahulunya ada 2 kebinasaan. Jadi 6 kebinasaan, 4 kebinasaan atas orang yang memuji, 2 kebinasaan atas orang yang dipuji. Yang mana puji-puji ni sebut baik, cerita perkara baik, dia ada kebinasaan dia juga. Ada kebinasaan juga pada memuji. Adapun kalaulah sejahtera, selamat daripada kebinasaan yang 6 perkara ni, memuji ni tidak dilarang. Bahkan terkadang sunat kita memuji, terkadang sunat kita memuji. Memuji ni sebut perkara baik. Dia tak sama dengan mengumpat, tak sama dengan mengeji, tak sama dengan memaki. Memuji ni sebut perkara baik. Tapi sebut perkara baik pun ada kebinasaan juga. Ada kebinasaan juga hak memuji ni sendiri. Tapi kita ni sebut kebinasaan dulu.
Dia memuji ni, asal memuji ni tak salah. Maknanya hak asal dia ke asal tak salah. Tapi kitab Penabagati ni sebut hak kebinasaan dulu. Sebut hak kebinasaan. Sebab walaupun asal memuji ni tak salah, bahkan terkadang sunat, dia berkaitan dengan pujian-pujian ni, walaupun hukum asalnya tak salah, bahkan terkadang sunat, dia payah sikit lah nak jaga daripada 6 kebinasaan ni. Payah. Ni cerita puji-pujian yang sebenar ni. Kadang-kadang yang dipuji akan jadi takabur, dia akan bicara kita ni. Itulah kita memulai cerita bab ni kebinasaan memuji. Hak 6 kebinasaan. Sebut punah dulu. Sebab apa nak suruh beringat? Sebenarnya memuji dilarang? Tidak, tapi kena jagalah. Sebab tu didatangkan dengan cerita bab kebinasaan terdahulunya. Kebinasaan atas orang yang memuji yang pertama, terkadang berlebih-lebihan, jadi dusta. Tambah-tambah pula Hak tambah-tambah ni bukan kata dusta tu je. Bukan memuji dia tu ada kerana yang terselindung tu. Tu nak angkat, nak ampu tu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memuji ni terkadang dia menzahir je. Dia memuji macam suka tapi hatinya tak suka. Tu riak. Ni ada ni. Tak suka tapi oleh kerana ada tadilah, ada kerana yang terselindung, maka pujilah walaupun hatinya meluat. Dah, walaupun hati meluat. Tapi kenapa duk puji semua tu? Ada sebab yang terselindung. Dia menzahirkan macam dia suka. Terkadang memuji ni perkara yang kita pun tak pasti kebaikan dia tu. Kita pun tak pasti tapi kita puji dah. Hak ni pun terkadang boleh membawa kepada bohong juga. Kita puji dia warak, kita puji dia adil. Dah kita pasti ke dah dia tu warak, dia tu adil? Saya pun tak pasti juga. Dah kamu puji? Ni. Ada ni. Pun sama juga sebenarnya, ada sebab lain tu. Ada sebab lain. Kemudian yang keempat tu kena jaga molek. Kita baca minggu lepas. Yang keempat ni, kita memuji akan orang yang zalim, yang mana bila kita memuji dia, maka orang yang zalim ni jadi suka. Faham tak ni? Kita bukan puji pada perkara zalim yang dilakukan. Tapi zalim dia pun ada juga kebaikan. Kita puji kebaikan tu lah. Patut zalim tu macam mana? Kita tak puji hak zalim. Tapi orang hak zalim ni bila dipuji akan sedikit kebaikan dia, maka gembira dia. Terkadang kalau orang hak tak tahu kezaliman dia, orang lain akan tertipu. Dia orang zalim, tapi adalah kebaikan dia sikit sebanyak. Kita pun puji dia kebaikan sikit sebanyak. Akhirnya orang zalim ni gembira. Dia pun tak sedar kezaliman dia. Bahkan terkadang orang yang tak tahu kezaliman dia akan tertipu lah. Ada ni. Ni nak kena jaga sangat ni. Pesen ni banyak lah. Puji orang-orang besar-besar tu. Yelah. Ada ni. Dia kejahatan kita dah ungkit, dah cerita lepas daripada kematian. Lepas ada kematian, kita cerita perkara baik lah. Tu lepas ada kematian. Ni dak ni, tuang dia hidup lagi ni. Orang zalim, orang fasik ni hidup lagi ni. Kita pun puji konon-konon sisi kebaikan orang. Jangan nak nampak kejahatan je. Dia ada juga di sebalik kejahatan dia tu ada sisi kebaikan orang. Jangan nak cerita kejahatan je. Yelah, tapi zalim dia tu, fasik dia tu kena cerita. Biar diinsaf, biar disedar, biar orang lain pun tidak tertipu dengan orang yang seumpama ni. Bagaimana?
Ni kalau beradak dengan orang besar-besar, tak apa nak tahan lah. Sebab apa ni? Yelah, memang betul lah. Hak kita puji tu betul. Hak kebaikan dia tu. Tetapi kita sudah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang zalim, orang yang fasik. Sebab tu Nabi SAW bersabda, innallaha yaghdabu iza mudihal fasik. Allah Ta'ala murka apabila dipuji akan orang yang fasik. Allah murka. Walaupun yang kita puji itu bukan sisi kefasikan dia, sisi kebaikan, Tuhan murka. Orang fasik ni kita kena nyedar dia, kena peringat ke dia. Ni kalau kita duk puji, akhirnya orang yang fasik ni berkekalan dengan kefasikan. Hak berat laginya, kita doa pula supaya orang fasik ni dipanjangkan umur. Tu lagi berat. Kalau kata nak doa dipanjangkan umur, kena tambahlah pula. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam kebaikan serta bertaubat kepada Allah. Dia ni doa kata kat aku ni pula orang fasik tu pula je. Bunyi mula-mula sedap. Doa supaya dipanjangkan umur. Jangan butis kat tu. Kena ada qaid. Kena ada qaid. Jangan awak mutlak gitu. Mutlak ni tak qaid lah. Dipanjangkan umur. Orang ni zalim, orang fasik. Dia kena ada qaid di hujung tu. Dipanjangkan umur di dalam kebaikan dan kebajikan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesok pula kawan tu. Biar sedar lah. Tapi itulah, kita ni masalahnya tak jujur juga. Ada kepentingan, ada hak terselindung. Hak tu masalahnya. Jadi kita puji tu puji benda sebenar, tidak berlebih-lebihan, dan kita yakin hak kebaikan dia tu. Tapi dia orang zalim, orang fasik, jangan nak pujilah walaupun pada perkara kebaikan tu tidak sebenar dan tidak berlebih-lebihan. Tapi dia akan jadi apa? Jadi asyik. Jadi asyik, jadi tak perasan dah lah. Yang bahawa diri dia tu orang yang zalim, orang yang fasik. Orang yang zalim, orang yang meletak satu-satu perkara bukan pada tempat. Orang fasik ni orang yang mengerjakan dosa besar ataupun orang yang mengekali dosa kecil. Tu orang-orang yang fasik belaka tu. Ialah kadang-kadang orang fasik ni, dia nak selindung kefasikan dia, dia ada buat kebaikan. Dia akan highlightkan kebaikan, tolong orang. Sebab apa tu? Sebab dia nak selindung kezaliman dan kefasikan dia. Kita pun angkat hak dia buat baik, hak dia nak selindung kezaliman dan kefasikan. Kita samalah tu. Itu kebinasaan orang yang memuji akan orang yang zalim dan memuji akan orang yang fasik, yang mana kita memasukkan sukacita, kegembiraan ke dalam hati orang yang zalim, orang yang fasik, yang sepatutnya kita kena cela dia supaya dia jadi kurang gemar pada zalim dan kefasikan. Ni comel kita ni. Maka orang yang zalim, yang fasik, seharusnya bahawa dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada fasik dan zalim itu. Ni seharusnya sepatutnya kitanya je, bukan nak puji. Tapi puji hak kebaikan betul. Tapi dia orang zalim, orang fasik, orang yang membelakangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membelakangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak kebinasaan atas orang yang memuji. Dan ada pun yang dipuji, ada pun kebinasaan atas orang yang dipuji. Maka salah satu daripada dua kebinasaan. Sebab kebinasaan atas orang yang dipuji ni ada dua. Salah satunya bahawa terjadi padanya, pada orang yang dipuji itu, takabur dan ujub
Yang bermula keduanya, kedua takabur dan ujub, sebab bagi binasa. Sebab bagi binasa. Dia takabur dan ujub ni sebab bagi binasa mana apa? Sebab takabur ujub ni lah kebinasaan dunia dan akhirah. Ada ni. Takabur ujub kebinasaan dunia dan akhirah. Apabila dipuji, maka dia yang pertamanya ujub. Daripada ujub tu dia bawa kepada takabur. Faham ni? Dia ujub ni perasaan baik. Ni perasaan baik tu ujub. Kita bilang baik diri kita, serta kita lupa bahawa kebaikan tu datang daripada Allah, serta kita tidak takut hilang kebaikan tu ujub. Pandai ni. Ni kena faham pula ujub ni. Dia akan kita tak masuk lagi ni hak tajuk ujub ni. Ujub sifat mazmah yang keberapa ujub di hadapan. Dia ujub ni kita bilang baik, bilang lebih, bilang besar, tapi bukan atas orang lain. Baik kita daripada orang lain. Tu takabur. Ujub ni dia tak naik atas orang lain. Sebab tu daripada ujub dia akan berpindah pada takabur. Lama-lama baik kita daripada orang lain. Tu takabur. Dia ujub boleh naik kepada takabur. Apabila duk puji, gitu lah. Ada. Dia dah main tengok ada benda lah. Tau. Dia ada se tu se tu sa. Hak mana hak hak mana hak sa? Puji tau. Kalau orang keji sa tau. Nak marah tu nah. Kena cakap kita. Orang puji sa ke? Tak, kembang lubang hidung. Ada bagi kembang lubang hidung. Bila orang keji, sa nak marah lah. Ni hak biasa tu budak sebut ni. Selagi kita ni ada sa, ada kita orang awam. Ada ni. Orang puji, nak lari, nak kesok jarum panggil. Orang keji, mulalah. Mula nak merah telinga. Ada ni. Mana selagi ada sa, ada sa, kita orang awam. Sebab kadang-kadang kan ada orang jenis ngaku makam tinggi tu lah. Bukan kita puji dia jadi dia puji diri sendiri. Dia akak, dia maksud nak baku akak diri sendiri. Orang puji, sukaan lah dianya. Tambah pula kalau orang angkat, orang sanjung. Anak murid pengikut duk angkat, duk sanjung, suka sangat-sangat. Kalau orang tegur sikit, gelepo lalu dah. Tapi tinggi makam. Tinggi di ngaku dia tu nah. Makam khoya tu nah. Dia anak beranak. Dia ni macam berdebat lah gitulah. Hak kawan tu sekejap merah telinga. Hak ni dia cerdik. Dia ni dia cool lah, dia kontrol. Mana kamu ni bunyi makam tinggi, telinga merah dah. Kita orang kebanyakan orang awam ni pun senyum mewek lagi dia buh kat tu. Dia macam tu sikit lah. Forward ni biar kawan tu nampak warna. Cepat gelepo. Cepat. Tapi ngaku ada makam. Kalau ada makam sungguh, puji ke, keji ke, hakikatnya datang daripada Allah. Kenapa puji kita nak jadi gitu? Sebab datang dari Allah Ta'ala bagi. Diri pujian tu datang daripada Allah. Perkara yang dipuji pun datang daripada Allah. Ada ni. Orang yang memuji itu semua datang daripada Allah. Apa perkara yang dia puji itu pun datang daripada Allah. Dia puji kebaikan.
kebaikan hakikinya la haula wala quwata illa billah kan. Tak ada daya upaya kita. Melainkan semua tu datang daripada Allah. Dipuji baik, baik tu daripada Allah. Dipuji banyak ilmu, ilmu tu datang daripada Allah. Dipuji banyak amal, amal tu datang daripada Allah. Betul? Kenapa nak timbul jadi rasa lain macam cara puji? Sebaliknya orang keji, nampak zahir dia keji, tapi hakikinya semua datang daripada Allah tu ujian. Sebab apa nak rasa nak geram, nak marah? Kan pandang Allah, pandang Allah, pandang Allah kan. Jangan pandang yang lain, pandang Allah. Ini syuhud basirah ni. Syuhud akan Allah, syuhud akan Allah. Tak ada apa-apa. Oh, bukan setakat cepat nak marah. Oh, dah halal ilmu lalu lah. Dah halal ilmu. Apa gitu no. Ni panggil bohong. Khoya orang panggil. Lepas tu kata selagi ada orang, ada kita orang awam. Masalah kita duduk sini lah ni. Bila puji kita rasa lain sikit. Tu kita kena tengok molek orang yang dia puji tu macam mana. Jadi dia bawa kepada takabur, ujub, punah dia. Jangan puji. Walaupun di sini orang yang dipuji jadi takabur dan ujub ni kebinasaan atas orang yang dipuji, tapi kebinasaan ni datang daripada mana? Datang daripada orang tu memuji. Orang memuji tu pun kebinasaan juga. Lepas tu dah sebut sebelum ni 6 kebinasaan. Walaupun dibahagikan 4 kebinasaan atas yang memuji, 2 kebinasaan atas yang dipuji, sebenarnya ke-6 kebinasaan tu kena kepada orang yang memuji. Cuma 4 kebinasaan tu hak secara langsung kena atas orang yang memuji. 2 kebinasaan yang kena atas yang dipuji ni pun kebinasaan juga serta langsung atas orang yang memuji. Kerana binasanya, punahnya orang yang dipuji mari daripada orang tu memuji. Maka orang memuji tu kebinasaan juga atas dia. Jadi 6 kebinasaan ni kena kepada atas orang yang memuji. Mana nak memuji tu kena perhati molek lah. Puji tu kodoh-kodoh je lah. Sebab tu kita ni memulai kebinasaan memuji. Walaupun memuji tu benda baik, terkadang sunat, tapi kenapa kita memulai kebinasaan? Kan? Tapi kalau kita puji, dia pun sahut dengan Alhamdulillah. Alat apa tu? Puji banyak ilmu, Alhamdulillah. Rajin wa amal, Alhamdulillah. Tu hak nampak zahir je. Kita ni semua gantung kepada rahmat Allah, kurniaan Allah. Kalau kira pada ilmu dan amal, tak sebalah mana. Kemudian ilmu amal pun bila baru adanya, lewat dah kitanya. Tapi Alhamdulillah lah. Nak sebut benda baik, Alhamdulillah. Ada ni. Kita jangan pula nak menghina diri. Ada ni. Dia puji baik. Awak nampak saya baik, tapi saya jahat sebenarnya. Jangan buat gitu. Ada ni. Kita jangan menghina diri kita. Faham tak? Benda-benda buruk jangan duk cerita kat orang. Jangan duk cerita kat orang. Orang puji, Alhamdulillah. Mana yang memuji pun kena ikhlas molek kenapa dia memuji, dan dia kena tengok jugalah macam mana orang yang dipuji. Orang yang dipuji pun Alhamdulillah lah. Gitu je lah. Jangan duduk nak ungkit kejahatan dia sendiri. Kita mengaku kejahatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Bukan di hadapan manusia. Bukan bila kita insah agak habis kejahatan nak cerita ke orang ramai. Tak kena gitu.
Kalaulah ada tujuan untuk pengajaran, tutup muka tu molek, ambil suara je sebagai pengajaran. Bukan kata orang yang nak bertaubah ni kena cerita. Kamu cerita kejahatan kamu. Kamu cerita kejahatan kamu. Itu apa benda yang dia bawa? Haram seumpama tu berdosa tu. Kenapa kita nak cerita kejahatan lampau kita kepada orang? Kita bertaubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni sama-sama kena letak molek lah. Orang memuji, hak tu hak mula-mulanya sebab dia yang memulai. Orang yang dipuji kena jaga molek lah. Tapi orang yang memulai tu, orang yang memuji kena tengok molek. Kita puji dia jadi macam mana? Biasa yang kita puji ni orang yang tidak mengangkat diri. Kalau orang yang mengangkat diri ni, kita awal-awal dah uji dah dah. Dia suka angkat diri, suka memuji diri sendiri. Tu kita dah layak daripada awal dah. Biasanya kita tengok kebaikan tapi dia tidak angkat diri. Kita pun suka dengan kebaikan, kita pun sebut kebaikan dia. Kita ikhlas, tidak ada kerana lain. Kemudian kita kena tengok pula macam mana orang yang kita puji tu. Kalau dia alhamdulillah okey je, tapi kalau kita puji, tengoklah pula siapa berhenti lah. Tu memang tak boleh nak pergi dah tu. Kita puji sikit je, dia angkat pula dah. Tengok siapa. Tengok kaki lah dia kata. Tengok kaki dia. Tengok kaki lah siapa. Ni orang-orang baik belakang ni. Tak ada benda tu. Jadi kalau kita tengok dia tu okey, kita puji. Tapi kena sederhana sudahlah. Kalau tidak, tak usah lah. Tak usah duk puji-puji lah. Tak usah duk puji-puji. Tapi tidak dilarang sepenuhnya. Kadang-kadang dengan pujian tu boleh membangkitkan semangat kadang-kadang. Macam kalau kita nak mendidik. Nak mendidik ni kadang-kadang dia kena ada juga pujian. Bila ada pujian tu, jadi orang yang dididik itu dia sungguh sikit, tapi jangan berlebihan sudahlah. Mana kita puji, dia pun akan jadi lebih semangat. Tapi bukan kerana pujian tu. Bukan kerana pujian tu kata halus sangat tu. Sebab sini terjadi pada orang yang puji ni takabur dan ujub ni perkara dalam. Jadi macam mana kita nak pastikan orang yang dipuji ni tak jadi takabur, orang yang dipuji ni tak jadi ujub? Sulit tu. Sebab ni hak dalam ni. Zahir kalau disambung lalu akad diri, tu bukan lah. Tapi kalau zahir dia alhamdulillah, comel tu. Tapi macam mana tu? Nampak okey ke tak? Sebab di hadapan dia akan cerita lah. Nabi sendiri puji sahabat Nabi SAW. Ada ketika Nabi melarang sahabat memuji sahabat yang lain. Tapi kita ni nak letak macam mana ni? Sebab terjadinya takabur, terjadinya ujub, dia tu benda dalam. Cuma hak dalam ni pun menzahir, dia akan sapa ke luar juga. Tengok macam mana. Cuma kita kata kok orang awam ni kok susah sikit lah. Susah sikit. Lepas daripada takabur ujub tu, kadang-kadang kita ni tak ada orang puji pun. Ujub takabur molek-molek ada, tak ada orang puji pun. Kita orang awam ni kan, ujub takabur molek-molek ada, tak ada orang puji. Kalau orang puji pula sedang molek tu kata kena beralu. Takut terjadi kepada orang dipuji tu takabur, ujub. Takabur ni membilang besar diri kita daripada orang lain. Dan di antara takaburnya, orang yang tolak kebenaran, man batal haq, orang yang tolak kebenaran.
Wa rahmatan nas, dan menghina akan manusia. Orang cerita benda sebenar, dia tolak serta dia pelekeh pula. Mung siapa? Ngaji banyak mana? Budak lagi mung ni. Ni. Dia tolak kebenaran serta dia menghina manusia. Peseng sama dengan iblis. Iblis tolak kebenaran dan dia menghina Nabi Adam AS. Khalaqtahu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Nabi Adam daripada tanah. Nabi Adam ni rendah, dia tinggi. Tolak kebenaran serta memandang hina akan manusia. Itu takabur. Itu sifat iblis betul-betul tu. Itu di antara takabur. Takabur ni membesar diri. Besar ni lebih kita daripada orang yang lain. Ujuk ni lebih kita, bukan daripada orang lain. Serta kita lupa bahawa kelebihan yang ada ni adalah nikmat daripada Allah. Serta kita tak takut nikmat tu bila masa Tuhan tarik. Tapi kalau kita bilang lebih ilmu yang dikurniakan oleh Allah, kita bilang lebih taufik amal ibadah kita daripada Allah, itu tak ujub. Memang kita kena bilang lebih. Apa yang Tuhan kurnia pada kita, kita kena bilang lebih. Dan kita takut Tuhan tarik bila masa, itu tak ujub gitu. Dia ujub ni, kita bilang kita lebih, kita lupa hak nikmat tu, kelebihan tu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak lupa itu nikmat daripada Allah, kita rasa lebih dengan ada ilmu sebanyak sekarang. Kita rasa lebih dengan boleh buat amal sebanyak sekarang. Boleh belajar ni semua taufik hidayah daripada Allah. Boleh beramal ni semua taufik hidayah daripada Allah. Mudah-mudahan Tuhan tak tarik taufik hidayah tu. Sebab Tuhan boleh tarik bila-bila masa. Tu tak panggil ujub. Tu tak panggil ujub. Dan memang kita kena bilang besar, kena bilang lebih nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah faham pula. Jangan kita buat rendah-rendah pula. Boleh belajar je benda-benda rendah je, benda komang je. Jangan. Mana belajar ni benda rendah, benda komang. Kalau tuan tak buka taufik hidayah, tak boleh belajarnya. Hak duduk majlis ilmu dah tu kerana tak boleh lari pun dia buat benda lain. Dia mengaji Quran, dia berzikir, dia bersembang. Dia ni otak dia melayang ke lain, bosan mengajar, lambat isyak kita nak main isyak, kita nak balik, tambah boleh ada. Hebat laginya kondeng pula. Kadang-kadang biasanya orang seumpama ni, orang dah hakor apa? Orang hakor. Orang-orang berkenaan. Dah main ngaji tu orang lain. Orang hak tetap tambah. Maknanya boleh belajar ni taufik hidayah daripada Allah. Jangan duk bilang kata rendah gitu, jangan. Kena bilang besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita takut Tuhan beri kita kemudian malah nak belajar. Ada. Kadang-kadang Tuhan tarik ni minat nak belajar ni benda kecil-kecil je kadang-kadang. Benda kecil je. Jadi tambah belajar. Kenapa tak belajar dulu ni? Beci tengok ada orang seorang tu. Dia beci pada orang yang belajar juga. Tak mau belajar. Dia beci adalah orang tak kenal. Macam-macam. Mudahnya lah. Kenapa tak belajar dah? Beci ke orang masjid Adalah. Dia punya jadi alasan tu. Semangat sikit je kesong tambah dah. Tu kata bila masa Tuhan boleh tarik. Jadi ini benda besar nikmat daripada Allah. Kita tak boleh nak merendah-rendahkan. Dia kata ujuk ni kita bilang besar apa yang ada pada diri kita, serta kita lupa itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu berpanggil ujub. Orang yang ujub ni akhirnya tidak akan ada peningkatan. Dah lebih dah. Nak ada peningkatan kok mana?
walaha apa yang lebih di kita. Ilmu amal, taufik hidayah daripada Allah. Apa yang ada di kita ni, hak lebih ada di kita. Comel, suara sedap, tu tak ada kita usaha kita hak tu. Apa kita lupa itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Takabur, naik setara lagi. Takabur lebih kita daripada orang yang lain. Tanpa pujian pun terkadang kita ni pun tak nak pelihara hati daripada ujub dan takabur. Hak ni puji pula ni. Puji sama telah lah. Sebab tu kata halu. Nak kena beringat molek orang yang memuji, kena ingat molek, kena perhati molek. Jangan puji gitu, jangan. Kena tengok. Sebab wujud takabur ni sifat manusia. Ada ni. Kita pergi tambah puji, orang tu macam mana. Kena kira lah. Sebab kalau orang tu binasa kerana pujian kita, kita pun binasa sama. Sebab kebinasaan dia berpunca daripada diri kita. Kerana inilah, kerana terjadi takabur dan ujub ni yang menjadi sebab pada binasa ni, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qata'ta unuqa sahibik, artinya telah memotong engkau akan leher kawan engkau. Ni dia pada satu ketika tu Nabi terserempak sahabat memuji sahabat yang lain. Apa Nabi pun kata, engkau telah memotong leher kawan engkau. Sebab apa maksud dia memotong leher? Sebab kawan tu jadi ujub, jadi takabur. Mari mana engkau lah yang potong. Tengok sini. Maknanya orang yang memuji pun binasa juga sini ni. Walaupun sini sebut kebinasaan atas orang yang dipuji, tapi Nabi kata sini kepada orang yang memuji. Nabi tegur orang yang memuji. Engkau telah memotong leher kawan engkau. Engkau ni siapa hak Nabi kata ni? Engkau hak Nabi kata ni orang yang memuji tu hak Nabi kata. Orang yang memuji itu Nabi kata, engkau telah memotong leher kawan engkau. Jadi kawan tu punah, engkau lah. Engkau lah yang menjadi punca. Engkau yang memuji tu yang menjadi punca. Kawan engkau tu jadi rosak, jadi punah. Ni hak kebinasaan atas orang yang dipuji, yang juga kebinasaan atas orang yang memuji itu sendiri. Dan yang kedua, bahawa sukacita ia orang yang dipuji ni dengan dia, dengan pujian, maka lemah ia yang dipuji daripada mengerjakan ibadah, dan redha ia daripada dirinya. Redha mana apa ni? Redha maknanya tak ada benda lah, kita ni tak ada salah apa dah. Dah orang duk puji, lemah dalam amal ibadah. Sebab apa? Setakat orang ada ni pun orang kata baik belaka dah. Lepas tu kok redha ia daripada dirinya. Redha ni mana apa? Setuju. Mana hak ada di dia tu okey molek dah. Tak ada orang amal ibadah dah. Tak ada salah dah. Sebab apa? Orang semua pakat kata baik belaka. Tak ada orang kata tak baik. Mana masyhur kita ni orang baik. Lepas tu tak payah lemah dah kita buat amal ni, buat ibadat. Sebab apa? Lebih dah tu, tinggi dah tu. Lepas tu kita redha dengan diri kita sendiri. Cukup dah amal hak ada. Sebab apa? Sebab ramai orang pakat puji. Dia sebenarnya lemah daripada mengerjakan ibadah ni. Itu mari daripada sifat ujub. Orang ujub dia tak akan ada peningkatan amal ibadah. Satu laginya orang yang putus asa. Sebab itulah dua perkara yang berbinasakan. Satunya kunut, satunya ujub. Nabi kata dua kebinasaan. Orang putus asa, kebinasaan. Orang ujub, kebinasaan. Orang putus asa, kebinasaan. Tak ada dah. Tak ada bahagian dah. Memang neraka dah. Kebinasaan. Tak nak ada baik macam dia kata, tak ada harapan dah. Orang ujub pula, lebih dah dia ni. Tak ada peningkatan juga sebab lebih dah. Ada ni. Orang putus asa, tak ada. Ada dah. Tak ada bahagian dah. Yalah, mati pun mati gitu dah, biarlah. Gimana? Itu kebinasaan.
Putus asa kebinasaan, wujud kebinasaan. Bila mari lebih dah, tak nak ibadat dah lah. Redha dengan hak dia ada tu. Tak rasa salah apa dah, rasa comel dah. Ni semua ni mari daripada wujud belaka ni. Apabila kita dipuji. Sebab tu kata kena beringat orang memuji. Sebab apa? Ni punah orang yang dipuji. Kerana kita memuji, tapi hak kada sikit-sikit tu boleh lah. Tapi kena jaga molek, kena beraluh molek, kena perhati molek. Adapun jika sejahtera yang memuji dan yang dipuji daripada nasa'ah, maka tiada dilarang memuji itu. Bahkan terkadang adalah ia yang memuji itu sunat. Dapat pahala pula kita memuji, bertambah tinggi martabat di sisi Allah bila kita memuji. Tapi kena beraluh molek, kena nilam molek lah. Kita memuji, tak ada kebinasaan yang empat. Orang yang dipuji ni, hak kita nak puji ni, tak ada kebinasaan hak dua tu. Sejahtera selamat, barulah kita boleh memuji. Untuk bahagian kita, untuk pelihara empat kebinasaan mudah. Kita tak ada bohong, kita puji ikhlas bukan riak. Kita puji kebaikan benda yang sahih, benda yang yakin. Dan orang kita puji bukan orang fasik, orang zalim. Hak tu yang kita mudah je kita nak jaga daripada kebinasaan. Tapi macam mana pun nak pastikan orang yang dipuji itu tak jadi ujub, tak jadi lemah daripada buat amal ibadah. Tu kena nilam molek lah. Dia kena jaga molek. Sebab apa? Kalau kata tak kena, jadi binasa. Kalau betul tak ada kebinasaan, hukumnya sunat pula, boleh pahala pula. Mana? Tu kena jaga molek lah. Jaga molek. Kalau kita nak puji pun kena tengok molek. Orang yang dipuji tu binasa dak dia, punah dak dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.